21 bulan tu bolehlah kita ambil sebagai kemuncak daripada segala kita panggil perkara-perkara rahsia pintu belakang yang mereka telah rancang sebenarnya sejak daripada awal tahun 2019 lagi sebenarnya. Ini adalah kerana setengah pihak di kalangan yang walaupun dia ada duduk dalam kerajaan tapi masih negatif terhadap isu-isu yang kita bukan hari ini saja dengar, iaitu isu DAP dan sebagainya, dominasi DAP dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita pada waktu yang sama cuba kengkangi dengan kita meneruskan kerja-kerja kita dengan dasar-dasar. Dan keadaan sekarang ini orang tanya mengapa kita merampas kuasa. Kita tak rampas kuasa, kita tak mengkhianati siapa-siapa, kita tak mengkhianati mandat rakyat. Mandat rakyat dikhianati oleh Pakatan Harapan kerana mereka tak boleh urus negara dan akhirnya mereka sendiri yang jatuh ke kuasa. Mereka yang menjadi pengkhianat sebenarnya, bukan kita. Mereka mengkhianati mandat rakyat. Rakyat suruh dia tubuh kerajaan elok-elok, tapi kerajaan yang mereka tubuh kerajaan yang memudaratkan negara, memudaratkan orang main, memudaratkan agama Islam. Meneruskan kerja-kerja kita dengan dasar-dasar dan cuba memenuhi manifesto yang kita telah janji kepada rakyat. Sebab kita datang dengan mandat rakyat, kita bukan datang dari pintu belakang, kita mai dengan mandat rakyat. Maka menjadi tanggungjawab dan amanah kita untuk melaksanakan apa yang kita telah janjikan di dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Di manakah janji-janji yang telah mereka lakukan? Satu pun janji yang mereka nyatakan di dalam manifesto mereka tidak tunaikan. Harga minyak sebagai contoh, PTPTM sebagai contoh, dan kemudian tol sebagai contoh. Begitu juga dengan harga kelapa sawit yang meredum, begitu juga dengan harga getah yang meredum. SST yang dijanjikan bahawa jika GST digantikan dengan SST barang akan turun tetapi barang melamun naik. Semuanya tidak ada. Tidak ada satu indikator menunjukkan bahawa Pakatan Harapan telah menunaikan janji mereka. Tapi malangnya ada bisikan-bisikan, ada cerita-cerita pintu belakang, ada masih buat kerja-kerja yang tak elok, sehinggalah kita sebelum pilihan raya umum lagi, antara kempen yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional termasuk PAS, iaitu menyatakan bahawa hari ini kalau bentuk kerajaan menang Pakatan Harapan, maka DAP akan kuasai kerajaan. Dalaman dalam PKR sendiri, yang mana semua kita tahu keadaan negara amat runcing, ekonomi negara merosot, tukaran mata wang kita teruk, tuan-puan sekalian. Tak ada apa usaha, tidak ada hala tuju langsung. Menteri-menteri bercakap tak apa-apa, menyakitkan hati. Minyak kelapa sawit jatuh rendah, tak buat apa-apa, dia suruh kita minum 1 sudu 1 hari. Tak cukup 1 sudu 1 hari. Tuan-tuan dah minum belum sebelum datang sini tadi? 1 sudu 1 hari tak cukup kerana tak dapat menaikkan harga. Saya cadangkan malam ini supaya kita minum 1 botol minyak kelapa sawit 1 hari, tuan-puan sekalian, gambar-gambar. Betapa tidak cerdiknya cakap mereka. Padahal minyak kelapa sawit ni, tuan-puan sekalian, disebabkan oleh mereka yang bongkak dan sombong. Dapat saja kuasa, menuding jari kepada negara yang mengimport banyak minyak kelapa sawit, menuding jari kepada negara China kerana mengatakan projek-projek di negara ini penuh dengan rasuah. Kalau ia pun buat secara berdiplomasi, janganlah dipotong ataupun ditamatkan kontrak. Kontrak ini kontrak antarabangsa yang ditangani oleh negara kita, dibatalkan begitu sahaja. Nak buat projek kereta api daripada Kuala Lumpur sampai ke Kelantan, ini merupakan satu projek untuk memberi kemudahan kepada orang Kelantan. Tetapi tuan-puan sekalian, inilah projek yang nombor 1 yang dibatalkan oleh mereka. Berpura-pura mengatakan projek menyebabkan negara China marah.
dan mereka menarik handbrake sikit, tak bawa ataupun tak beli minyak kelapa sawit kita seperti mana mereka patut beli, merudum harga minyak kita. Baru-baru ini tuan-tuan puan sekalian, negara India telah mengenakan cukai import kepada minyak kelapa sawit kita. Ini bermakna tuan-tuan puan sekalian, harga minyak kelapa sawit kita di pasaran domestik India akan menjadi lebih mahal daripada minyak-minyak bijirin yang lain. Ini juga akan menyebabkan minyak kelapa sawit kita tidak akan menjadi sebagai minyak keutamaan di India, dan harga minyak kelapa sawit kita juga akan jatuh lebih bawah lagi. Ke mana nak kita bawa negara ini? Macam-macam. Tak ada langsung usaha di peringkat antarabangsa untuk berpakat bersama-sama dengan negara pengeluar iaitu Indonesia. Berpakatlah elok-elok macam pengeluar minyak, iaitu mengadakan kelab OPEC, iaitu untuk menjaga pasaran. Ini buat sombong masing-masing. Menteri-menteri tak buat apa-apa tuan-tuan puan sekalian. Menteri pelajaran tak buat apa-apa, cuma nak tukar kasut daripada putih kepada hitam. Saya rasakan tak payahlah dia menjadi menteri. Kita ambil orang daripada Pasir Mas ni pun boleh jadi menteri pelajaran kalau macam tu. Ya? Tak ada langsung kepakaran. Menteri-menteri lain bercakap tak apa-apa. Menteri Sumber Tenaga Manusia, dahlah kita mempunyai masalah dengan pekerja-pekerja daripada Bangladesh, pekerja-pekerja daripada Nepal, nak bawa pula pekerja daripada negara Afrika. Nak bawa pekerja daripada negara Afrika, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak orang Afrika macam mana? Dia tinggi 8 ke 9 kaki, tuan-tuan sekalian. Bayangkan dia punya tokek nanti 4 kaki setengah. Apa nak jadi? Macam-macam cakap, tak langsung berfikir, tuan-tuan sekalian. Ada pula menteri perusahaan awam, tak buat apa-apa tapi nak buat kereta terbang. Kereta terbang nak dibuatnya, dia nak buat terbang mana? Tuan-tuan puan sekalian, inilah dia menteri yang saya katakan menteri cap ayam, tuan-tuan puan sekalian. Ya? Langsung tak berfikir, bercakap menyakitkan hati kita. Ekonomi kita bertambah teruk, ringgit kita jatuh. Hari ini dah jatuh RM4.20. Masa bulan Mei 2018, tuan-tuan puan sekalian, ringgit diniagakan RM3.84 berbanding dolar Amerika. Tadi Datuk Parlimen Perang kata dah berapa ringgit? RM10 dah jadi berapa bat saja. Ya. Tuan-tuan puan sekalian, ini menyebabkan kita akan susah lagi. Mata wang kita tinggi ataupun mata wang kita rendah, tuan-tuan puan sekalian. Barang-barang yang diimport menjadi harga yang lebih tinggi, bahan-bahan mentah yang dibawa daripada negara akan menjadi tinggi, mahal, maka industri kita akan menjadi barang-barangnya tidak lagi kompetitif di pasaran antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan itu saja. Pasaran saham kita jatuh merudum. Pada bulan Mei 2018, tuan-tuan puan sekalian, pasaran saham Kuala Lumpur diniagakan pada paras 1,868 mata. Tetapi hujung tahun 2018 1,600. Hari ini tuan-tuan puan sekalian, saya tengok tadi pasaran saham kita diniagakan 1,592 mata. 300 lebih mata jatuh, tuan puan sekalian. Bermakna kita telah pun hilang, kita punya nilai pasaran kita hampir 400 bilion. Harta kita lesap 400 lebih bilion begitu saja. Tuan-tuan puan sekalian, ini menyebabkan kita punya ekonomi jatuh merudum. Orang tak mau datang melabur ke negara kita kerana tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan tentang kepimpinan. Semalam Tun Dr. Mahathir mengatakan di New York, dia akan melepaskan jawatan 3 tahun lagi. Dia 3 tahun lagi. Dan dia akan letakkan jawatan sebelum pilihan raya ke-15, dia kata. Atuk dah bagi mesej, Abang Non kita akan mimpi tengah malam, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengoklah apa akan jadi. Ini tidak ada ketentuan. Maknanya tuan-tuan puan sekalian, bila tidak ada ketentuan, politik kita tidak stabil, pelabur daripada luar negara tidak akan datang untuk melabur ke sini. Tanya. Ini pengkhianatan yang tak boleh diterima oleh rakyat, kerana dalam proses itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah merampas mandat rakyat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Bila mandat itu tidak
dihormati, maka terbentuknya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Dan kita dapat perhati hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, bahawa apabila sebuah kerajaan terbentuk bukan dengan mandat, maka orang yang membentuk kerajaan hari ini tidak membawa apa-apa manifesto, tidak membawa apa-apa visi, tidak apa-apa misi, melainkan mereka dihimpunkan atas kepentingan pribadi daripada parti masing-masing untuk mengambil kesempatan dengan alasan kerajaan Pakatan Harapan ini dikuasai oleh China dan DAP, dan mereka pun dengan satu rumusan yang mudah telah membuat langkah-langkah pengkhianatan ini sehingga menjejaskan mandat rakyat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Umat Islam berperang, bergaduh, bersengketa, tetapi kita di Malaysia melakukan suatu usaha untuk mendamai dan menyatukan umat Islam dan orang Melayu di tanah air ini, tuan-tuan puan sekalian. Mari kita jadi contoh kepada umat Islam di dunia lain. Mari kita jadi contoh kepada umat Islam di Timur Tengah. Mari kita jadi contoh kepada umat Islam di benua-benua yang lain, bahawa di Malaysia ini umat Islam dia akan bersatu dan akan bangkit dan bangun semula, tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah. Bela agama, bangsa dan negara, kembalikan zaman perjuangan, semarakkan jiwa, daulat dan agama.